Salam sejahtera. Bersama-sama, saya Cikgu Tang Pei, Guru Matematik Tambahan SMK Seranda dalam program Sehebat Jasin, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin bagi menjawab mata pelajaran Matematik Tambahan SPM 2020. Apa khabar murid-murid sekalian? Semoga sihat-sihat semua. Anak-anak murid sekalian, cikgu akan fokus kepada matematik tambahan kertas 2. Kertas ini terdiri daripada 15 soalan subjektif. Walau bagaimanapun, calon hanya dikehendaki menjawab 12 soalan. Kertas ini mengandungi 3 bahagian. Bahagian A, jawab semua soalan. Bahagian B, jawab 4 dari 5. Dan bahagian C, jawab 2 dari 4. Nak jawab lebih, boleh tak? Boleh, jika masa mengizinkan. Jumlah masa menjawab untuk kertas 2 ini ialah 2 jam 30 minit. Di sini, cikgu kongsi 6 tips dengan anak-anak sekalian. Yang pertama, 1 soalan, 1 muka surat, label nombor soalan dan bahagiannya dengan jelas. 1 buku jawapan ada 15 muka surat. Anda hanya perlu menjawab 12 soalan. Cukup muka suratnya. Kedua, tunjukkan jalan kerja yang penting. Ini untuk mengelakkan kehilangan markah jalan kerja maupun markah jawapan. Ketiga, kaedah yang digunakan mesti tepat mengikut kehendak soalan. Jika soalan menyatakan selesaikan dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2, jangan guna kaedah pembezaan. Hal ini boleh menyebabkan kehilangan markah. Keempat, patuhi arahan khas seperti penyelesaian secara lukisan tidak dibenarkan. Mencari median tanpa melukis ogif. Gunakan graf untuk mencari nilai-nilai tertentu. Cikgu hendak memesan bahawa apabila terlihat perkataan seterusnya dalam soalan, anda mesti terus guna jawapan dari bahagian sebelumnya. Bukan buat semula. Kelima, elakkan membunda pada peringkat awal. Kekalkan nombor perpuluhan sekurang-kurangnya 4 angka bererti atau 4 tempat perpuluhan dalam jalan kerja. Biasanya, pada akhir jawapan, sudut dalam darjah 2 tempat perpuluhan. Sudut dalam radian 4 tempat perpuluhan. Bacaan nilai trigo 4 tempat perpuluhan dan sebagainya. Akhirnya, tips daripada cikgu, apabila kita brokkan titik seperti dalam soalan hukum linear, titik pada graf mesti ditanda dengan tepat. Biasanya betul kepada setengah petak terkecil. Nak lulus MAT, senang je caranya. Kita mesti menguasai beberapa bab yang agak senang seperti persamaan serentak, hukum linear, sukatan membulat, nombor indeks dan penyelesaian segitiga. Kita tidak semestinya dapat markah penuh untuk soalan-soalan ini. Jika setiap soalan anda boleh dapat separuh daripada markahnya, betul lah, anda sudah boleh lulus MAT. Yang penting, jawab soalan. Jangan biar kertas jawapan anda kosong. Baiklah, tanpa berlenggang masa, kita lihat beberapa kesilapan umum yang anda sentiasa lakukan. Pelajar paling kelab lakukan kesilapan dalam persamaan serentak. Katakan anda telah membentuk persamaan kuadratik bentuk am dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Anda menulis jawapan dengan begitu yakin. Oh, salah. Kenapa? Rupa-rupanya salah pemboleh ubah. Persamaan ini dinyatakan dalam sebutan Y. Anda patut cari nilai Y dengan rumus. Jika perkara ini dinyatakan dalam Y, tahniah, anda dapat markah. Sesetengah pelajar mungkin akan guna kalkulator mode EQN untuk mencari jawapan dan tulis jawapan macam ni atau macam ni. Salah semuanya.
Sebab penfaktoran hanya melibatkan integer sahaja, bukan dalam bentuk pecahan atau perpuluhan. Penfaktoran begini, 3y tambah 1 darab 2y tambah 1 sama dengan sifar. Persamaan kuadratik 12x kuasa 2 tambah 10x tambah 2 sama dengan sifar boleh diselesaikan dengan rumus ini. Negatif b tambah tolak b kuasa 2 tolak 4ac per 2a tepat sekali. Tetapi apabila kita guna kalkulator mod EQN, dapatkan nilai x dan kita tulis dalam bentuk penfaktoran begini, betul atau tidak? Salah. Kenapa? Sebab hasil darab kepadanya 3x darab 3x tidak sama dengan kepadanya 12x kuasa 2. Cuba anda perhatikan persamaan ini. Semua nombornya boleh dibahagi dengan 2. Mari kita pemudahkannya. Tengok, kepadanya 3x darab dengan 2x sama dengan 6x kuasa 2. Dan ekornya 1 darab 1 sama dengan 1. Inilah penfaktoran yang setimpal dengan persamaan. Kita tengok satu lagi soalan yang ada arahan khas. Berikan jawapan anda kepada 3 tempat perpuluhan. Persamaan kuadratik ini telah diselesaikan dengan rumus. Betul penggunaan rumus. Dapat markah jalan kerja. Tetapi jawapannya diberikan dalam 4 tempat perpuluhan atau 2 tempat perpuluhan. Anda tidak mematuhi kehendak soalan. Pastilah tidak dapat markah. Sayang betul. Betapa susah masalah anda telah selesaikan. Akhirnya hilang markah sebab tidak ikut arahan soalan. Oh, ni jawapan dalam 3 tempat perpuluhan. Salah lagi. Kenapa? Anda tidak menggunakan jalan kerja penting seperti penggunaan rumus atau penfaktoran. Baiklah anak-anak sekalian. Ini sahaja pesanan cikgu untuk persamaan serentak. Sampailah soalan hukum linear yang menyumbang 10 markah. Jaluar nilai x dan y diberikan. Pertama, anda diminta membina satu jaluar bagi nilai-nilai log x dan log y. Apakah kesilapan log x? Nilai ini tak salah, tapi tiada kejituan. Kejituannya mesti sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Jaluar nilai log y betul menepati kehendak kejituan. Sila beritahu cikgu, mana silap jaluar nilai log y ini? Ya, betul. 1.67 salah dipundakan. Setelah graf diblok, biasanya anda dikehendaki mencari nilai keturunan dan pintasan y daripada graf. Ingat. Anda mesti ambil titik pada base fit line. Perhatikan rumus keturunan ini. Padanan titik untuk keturunan ini salah. Kerana titik 0.03, 0.4 tidak terletak pada base fit line. Untuk mencari keturunan, anda boleh guna apa-apa titik di atas base fit line. Mari kita tengok satu kesilapan umum lagi, iaitu tidak menggunakan graf untuk mencari nilai pintasan y. Tak boleh guna kaedah penggantian untuk mendapat nilai A. Anda tidak akan dapat markah kerana tidak ikut arahan soalan. Anda mesti baca nilai terus daripada graf. Daripada graf, pintasan y sama dengan 0.32. Maka log A sama dengan 0.32, iaitu A sama dengan 2.09. Ketika melukis graf, pastikan anda guna kertas graf untuk membuat graf.
Kedua, guna skala yang diberikan dalam soalan. Skala mesti selagam pada paksi X dan paksi Y. Lukis graf di dalam kertas graf. Jika graf terkeluar, padam atau lukis graf semula. Setelah anda melukiskan graf hukum linear, celaikan terus kertas graf dari buku soalan dan ikat di buku jawapan. Menangis anda bila keluar dari dewan peperiksaan, baru perasan anda masih simpan graf itu di dalam buku soalan. Akhir kata daripada cikgu, jawab bahagian yang anda lebih yakin dahulu. Anda boleh jawab lebih soalan dalam bahagian B dan C. Pemeriksa akan memeriksa semua jawapan anda. Dan soalan yang markanya tinggi akan dipilih dalam pengiraan jumlah mark. The more you practice, the better you get. Sekian, terima kasih.